Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang Kedua, Wakilan Pembangkang, ahli-ahli sidang dewan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat bersidang. Tuan Yang Kedua, usul kita pada hari ini berbunyi Akta Pendidikan 1996. Tuan Yang Kedua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, pertama, izinkan saya melakukan sedikit pengenalan mengenai akta yang akan menjadi topik debat pada hari ini. Akta Seksyen 23 iaitu bahasa kebangsaan digunakan sebagai bahasa pengantar di tadika. Akta ini merupakan lanjutan dan pembaharuan Akta Pembelajaran 1961. Akta ini menjelaskan bahawa di setiap tadika di Malaysia perlu menggunakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa utama di setiap tadika. Mari kita kemukakan perbahasan. Sebelum kita kemukakan perbahasan ini, memperkenalkan saya Nurul Nabilah, Ketua Pihak Pembela. Untuk pengetahuan semua, kebanyakan rakyat Malaysia sudah tahu bahawa bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi dan bahasa pengantar. Oleh itu, bahasa kebangsaan perlu diajar sebagai mata pelajaran wajib berbanding dengan bahasa lain termasuk sekolah tadika khas seperti tadika khas Cina. Ia juga diwajibkan dalam pembelajaran bahasa kebangsaan dan tiada tadika yang dikecualikan. Adakah saudara jelas dan bersetuju dengan akta ini? Okey, terima kasih kepada saudari Nabila. Saya Diani Sofi, selaku Ketua Pihak Pembangkang ingin mengatakan bahawa saya jelas akan akta ini yang mengatakan bahawa bahasa Melayu telah menjadi bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan dan mata pelajaran kelas yang wajib lulus dalam peperiksaan masa kini. Akan tetapi, ingin saya menjelaskan bahawa menurut Seksyen 17 dalam Akta Pendidikan 1996, bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar utama di sekolah atau institusi, namun ada kelonggaran tadika jenis kebangsaan atau tadika-tadika lain yang diberi pengecualian untuk penggunaan bahasa lain sebagai bahasa pengantar seperti bahasa Mandarin untuk bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan bahasa Inggeris. Tetapi bahasa Melayu masih lagi menjadi mata pelajaran wajib diajar terutamanya di tadika sebagai pengenalan awal pembelajaran bahasa kepada mereka. Terima kasih kepada saudari Diani Sofi. Saya Nur Syazwani daripada pihak pembela. Izinkan saya untuk menyindir Tuan Yang Dipertua dan ahli Dewan sekalian untuk membukukan lagi ucapan saya berdasarkan perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikaikan fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Kepentingannya adalah sebagai bahasa ilmu yang menjadi medium pengajaran dan pembelajaran, telah membawa kepada perwataan Akta Pendidikan 1961 dalam kurungan pindaan 1996. Maka ini merupakan salah satu sebab dan tujuan atas Seksyen 23 bahasa kebangsaan digunakan sebagai bahasa pengantar di tadika diwujudkan. Maafkan saya Syazwani. Saya Syahira Syedikan dari Pihak Pembangkang ingin mencerahkan bahawa pemaparan Seksyen 17 Kurungan 1 menyatakan bahawa bahasa-bahasa selain bahasa kebangsaan boleh digunakan sebagai bahasa pengantar di tadika. Tetapi jika suatu tadika menggunakan bahasa selain daripada bahasa kebangsaan, hendaklah menjadi bahasa Melayu sebagai bahasa wajib diajar. Masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain seperti bahasa Mandarin oleh kaum Cina dan bahasa Tamil oleh kaum India. Selain itu, bahasa Inggeris sebagai mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Saya Syariful Supravanya, selaku pembela di sini. Saya ingin menambah sedikit ucapan saya yang Dipertua Dewan dan Seisi Dewan. Izinkan saya bercakap sedikit mengenai Akta Seksyen 23 iaitu
bahasa kebangsaan digunakan sebagai bahasa pengantar di tadika. Di sini saya ingin menekankan bahawa walaupun kita berlainan bangsa, kita tetap perlu mewajibkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar kerana bahasa ini merupakan lingua franca yang membawa maksud bahasa penghubung. Izinkan saya menambah sedikit fakta yang menarik mengenai bahasa Melayu. Di sini anda mungkin tahu atau tidak, bahasa Melayu adalah lingua franca dari abad ke-7 sehingga abad ke-19. Bukan sahaja itu, pada awal abad ke-7, bahasa Melayu sudah digunakan oleh Empayar Sriwijaya sebagai bahasa perantara di rantau Asia Tenggara dan berterusan sehingga abad ke-19. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahasa Melayu telah menjadi bahasa perantara sejak dahulu kala lagi. Yang di-Ketua Dewan dan sisi Dewan, izinkan saya mengambil sedikit lagi masa untuk menambah beberapa perkara di sini. Tujuan pendidikan kebangsaan ialah menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri dengan memakai satu peraturan pelajaran meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar. Untuk pengetahuan anda semua, hal ini telah dinyatakan di peringkat 12 dalam laporan Razak yang telah diperkenalkan pada tahun 1956. Dengan itu, saya serahkan kepada saudara-saudari pembangkang. Saya Nur Syafiq Amni pembangkang 3 ingin mengaku apa yang dikatakan oleh sahabat pembangkang saya, Syahira Syafiqah. Di sini saya ingin menekankan bahawa akta ini diwujudkan lebih kepada keistimewaan terhadap orang Melayu. Tetapi kita juga harus memberi kepentingan terhadap perkara 8.1 di mana ia dijelaskan bahawa hak semua orang adalah sama rata dan semua orang berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Bukan sahaja itu, akta ini juga menjelaskan bahawa kaum lain boleh menggunakan bahasa ibunda mereka di rumah atau sesama kaum. Akan tetapi, pengetahuan dalam bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu adalah diwajibkan bagi setiap rakyat Malaysia. Di sini saya serahkan kembali kepada pihak pembela. Terima kasih kepada saudari Nur Syafiq Amni. Sidang Dewan dan rakan pembangkang yang saya hormati sekalian, izinkan saya menulis. Saya Nur Alamasana binti Nazri kurang setuju dengan perkara yang dijelaskan oleh saudara Semini sebentar tadi. Saya ingin menilik sedikit tentang isu kemerdekaan di mana pada tanggal 31 Ogos 1977 telah rasminya negara ini sebagai tanah Melayu, di mana kita menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di tanah Melayu kita. Jadi, kenapa kita perlu memartabatkan bahasa lain sedangkan bahasa Melayu telah dimartabatkan sejak hari kemerdekaan? Bagi saya, pemikiran segelintir masyarakat yang ingin menyemeratakan bahasa mengikut kaum ini yang boleh menyebabkan negara kita boleh dijajah kembali. Meski perkara ini perkara yang agak remeh, tetapi ia boleh memberi kesan yang buruk kepada negara kita. Jadi, mengapa kita perlu membangkitkan hak isu sama rata? Yang di-Pertuan Dewan dan sisi Dewan sekalian, saya ingin menegaskan bahawa saya memegang teguh prinsip saya iaitu Akta Seksyen 23, iaitu bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di tadika perlu dijaga dan dipelihara supaya tidak dipengaruhi peredaran zaman masa kini yang boleh menjejaskan keharmonian akta ini. Akta ini harus digunakan tidak di mana sahaja, termasuklah di sekolah tadika, hasilnya atau di mana-mana tadika sekalipun. Seperti yang diperkatakan oleh sahabat saya Wani, iaitu ditegaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi tidak boleh dipertikaikan peranan dan fungsinya. Sudah jelas lagi bersuluh, bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu tidak boleh dipertikaikan oleh mana-mana pihak dan harus digunakan di semua tadika di Malaysia. Itu sahaja uzunan saya. Terima kasih saudari Nur Alia Masyara. Saya Muhammad Muda Aiman selaku pembangkang keempat tidak bersetuju kerana kita hidup berbilang bangsa di Malaysia. Kita dapat lihat semasa era sebelum dan awal negara kita merdeka dahulu, para pemimpin yang mewakili kaum-kaum terbesar di negara ini
telah bersetuju supaya bahasa ibunda sesuatu kaum itu terus dipelihara dan dikekalkan di institusi pendidikan. Maka kita perlu menjaga hak setiap bangsa supaya mereka dapat menggunakan hak istimewa, iaitu penggunaan bahasa ibunda mereka sendiri. Dengan adanya hak istimewa ini, mereka boleh menghantar anak-anak mereka ke tadika jenis kebangsaan. Oleh itu, terdapat tadika yang ditubuhkan untuk menggunakan bahasa ibunda mereka sebagai bahasa kebangsaan. Walaupun mereka memilih untuk menggunakan bahasa ibunda mereka sebagai bahasa pengantar, mereka masih perlu mewajibkan anak-anak mereka mempelajari bahasa Melayu. Ini bertujuan untuk menyamaratakan hak setiap kaum agar jangan rasa berat sebelah dan dapat mengurangi perbalahan kaum. Sahaja daripada saya. Sekian. Ahli-ahli sidang dewan yang saya hormati sekalian, penggunaan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu bukanlah sesuatu yang berat sebelah bagi kaum lain, tetapi ia merupakan salah satu cara untuk menjagakan harmoni dan perpaduan negara kita. Dan saya berganding bahu bagi masa yang akan datang. Sama-samalah kita membangunkan generasi yang menunjukkan imej bahawa Malaysia ini adalah satu negara yang mempunyai perpaduan yang baik walaupun terdapat banyak kaum. Dengan ini, saya mengakhiri perbahasan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.